Okey, kalau sebelum ni Sarah berada di Lembah Kelang, untuk episod kali ini Sarah berada di Negeri Sembilan, Ladang Alam Warisan. Nak tahu apa yang menarik di dalam? Jom ikuti trek Sarah, trek Kembara. Ladang Alam Warisan berkeluasan 60 ekar terletak di Kampung Tengah Seri Menanti, Negeri Sembilan. Berlatar belakangkan perkampungan Melayu yang unik dengan seni bina rumah kayu lama, ladang ini juga menjadi kunjungan peminat sukan memanah dan berkuda. Okey, Sarah dah jalan-jalan di sekitar kawasan Ladang Alam Warisan ni. Keluasan dia lebih kurang 60 ekar. Besar tu. Sarah nampak ada kuda kat sana tu, ada burung, ada kambing. Okey, yang paling unik kat sini rumah Melayu lama. Rumah tu agak besar jugalah. Okey, untuk tahu lebih lanjut, Sarah bersama Coach Akmal, seorang pengasas Ladang Alam Warisan dan juga seorang atlet di kejuaraan dunia dalam sukan memanah berkuda. Betul ya, Coach? Betul, Sarah. Okey, Coach, boleh cerita tak dekat saya macam mana latar belakang Ladang Alam Warisan ni? Okey, 10 tahun dulu, Sarah, Ladang Alam Warisan ni ditubuhkan dengan tujuan untuk menghimpunkan anak-anak Melayu duduk di sini untuk mempelajari tentang warisan bangsa lah. Macam mana budaya Melayu tu hidup kan. Jadi mengenali sendiri warisan amalan-amalan yang orang Melayu lakukan dalam kehidupan seharian mereka. Contoh macam bertani, menternak dan juga dalam adat istiadat orang Melayu tu sendiri. Jadi Ladang Alam Warisan ini ditubuhkan untuk itu. Dan pada masa yang sama, kita menjadikan panahan dan juga berkuda ni sebagai tarikan utama. Jadi dekat situ untuk keluarga-keluarga ni datang memanah berkuda kan. Jadi mereka boleh datang ke Ladang Alam Warisan membawa anak-anak mereka untuk mempelajari sunnah memanah dan berkuda ni. Selain daripada itu, Sarah, dekat sini aktiviti dia banyak untuk anak-anak. Kita boleh ada family day. Kita ada sungai juga dekat sini untuk diorang mandi-manda. Sesuai lah untuk anak-anak. And then kemudian kita ada tempat perkemahan. And then kita ada tempat-tempat lawatan, macam kita ada edible garden. Kita ada juga rumah lama yang disebut tadi 270 tahun usia dia. Rumah tu dibina tanpa satu paku pun. Jadi ini satu pengalaman yang sangat menarik bagi ibu bapa untuk memperkenalkan mereka, anak-anak mereka tentang seni warisan bangsa. Okey, Coach, untuk aktiviti yang pertama saya nak jadi macam Coach ni. Boleh? So apa yang kita nak buat ni? Okey, apa yang Sarah perlu buat? Pertama sekali, Sarah, kita kena ajar ataupun tunjuk ajar Sarah ni macam mana nak memanah dulu. Lepas tu baru kita boleh kenalkan dengan kuda. Jadi kita bina kekuatan dengan memanah dulu, kita baru kita naik atas kuda. Sebab kalau nak belajar memanah atas kuda susah, Sarah. Jadi kita buat dekat atas tanah dulu. Statik dulu atas tanah dulu. Okey, Sarah ready? Yes, saya ready. Okey, jom. Coach, tak sabar ni. InsyaAllah, jom. Jadi yang pertama sekali di tangan Sarah ni ada busur. Okey, saya pun ada busur juga. Yang ni lebih sesuai untuk... Tak sama? Saya tak sama. Sebab untuk orang yang lebih besar, dia memerlukan busur yang sesuai dengan dia punya badan dia lah. Untuk orang yang macam Sarah, lebih sesuai. Sarah kena pegang yang ni, tangan ni. Dia tak pegang macam ni. Kalau pegang macam ni, dia akan libas tangan kita. Jadi safety dia, kita masuk daripada tepi, kita pegang macam ni. Jadi busur anak panah dia sengit kat sana. Pelik sikit kan? Tapi insyaAllah nanti bila dah tarik, dia automatik kan jadi okey. So bila kita lepas, dia akan kembali balik. Tu unik dia. Sekarang ni kita nak belajar pasal anak panah pula. Ini nama dia Fletcher. Ini nama dia Fletcher. Yang ni nama dia ni Knock. Kita knock dekat sini lah. Ni kita masukkan anak panah dekat tali dia dekat sini. And then lepas tu ini kita panggil dia sebagai shaft. Ini penting You kena every time you nak memanah, you kena make sure dia lurus, dia tak bengkok-bengkok, dia tak pecah, dia tak ada splinter. Okey, belajar memanah dan berkuda dalam satu-satu masa pada saya dia punya kesusahan tu ada sebab you kena ada coordination, instruction dengan kuda tu dan juga dengan archery, memanah tu sendiri. Pada saya dia perlukan lebih kepada fokus daripada kekuatan fizikal. Mental tu sangat penting dalam sukan ni. Okey, Coach, saya dah sedia, dah pakai, dah tahu betul ke tak ni? Betul. Betul? Ni macam nak mahir dah ni. Kena tepat waktu dia sebab kita nak ambil dari sini. Baik, tapi sebelum tu, kita nak tengok macam mana quiver ni digunakan. Kita nak tengok macam mana busur ni digayakan. Kita tengok dulu dua anak muda ni. Pemanasnya!
Sukan memanah sangat menitik beratkan keseimbangan tubuh badan. Selain itu, ia juga mampu menyemai rasa tanggungjawab, disiplin diri, meningkatkan jati diri dan keyakinan peribadi. Pemanas dia. Di ladang alam warisan, kelas memanah boleh disertai oleh pelbagai peringkat umur termasuklah kanak-kanak seawal usia 6 tahun. Ini bila sasaran dah melewati kita. Terlepas. Kita dah terlepas. Kita kena ada turn sikit. Kena turn sikit. Pemanas dia. Bismillah. Bismillah. Allah. Allah. Hu. Hak. Terbaik. Okey, sekarang ni bila tarik, bila Sarah tarik, Sarah kena tarik panjang ke arah hujung mulut. Tarik panjang ke arah hujung mulut. Ni dah tunjuk arah sasaran. Tarik panjang ke arah hujung mulut. Tarik panjang ke hujung mulut. Okey, kepala tegak Kepala tegak Tarik panjang ke hujung mulut. Okey, pemanas dia, tarik. Lagi. Okey, macam mana rasa? Rapat ke mulut? Nampak ni gigi dia. Lepas kan? Wah, nasib baik. Apa tak ada apa-apa. Tangan ni akan menentukan. Setelah hampir 2 jam mengikuti kelas memanah bersama Encik Akmal, akhirnya Sarah mendapat lampu hijau untuk mencuba sukan berkuda pula. Untuk archery sukan memanah tradisional ni, dia punya kesukaran dia lain, cara pegangan pun tak sama. And then kita tak boleh nak aim dekat situ. You tarik terus lepas. Itu lebih kepada kita punya naluri lah, kita rasa dan kita lepas. 5. 5. 6. Wah, kena. Tahniah, luar biasa. Macam itulah bila kita baru kena. So sekarang ni dah boleh pergi berkuda. Memanah dianggap sukan yang sukar kerana memerlukan fokus, koordinasi tangan dan mata yang baik. Cabaran bertambah sukar apabila Sarah perlu mengendali kuda sambil memanah. Kita tadi dah tengok macam mana cara Sarah belajar teknik-teknik memanah, dan sekarang teknik kedua, menunggang kuda pula. Kuda ni adalah kuda polo, bekas kuda polo dan dah tak digunakan lagi untuk polo, kan? Jadi kita gunakan dia untuk memanah berkuda. Connection sebelum naik atas kuda ini penting dulu supaya kita tak ada kaget sangatlah, kita tak takut sangat kan. Okey, terus usik. Letak kat sini. Tak apa? Tak apa, dua belah tangan. Memang kena dua belah tangan. Kaki. Okey. Alright, good. Letak sini. Belakang sini. Pegang kaki belakang. Pegang Okey, terus. Okey, tenang. Okey, naik atas balik. Pegang ekor dia. Tenangkan diri, jalan. Tengok mana nak pergi. Kuda boleh menjadi tidak stabil secara emosi. Mereka juga mempunyai ketakutan terhadap bau, suara dan pergerakan yang tidak dijangka. Kuda yang ketakutan percaya bahawa mereka akan dicederakan dan tidak bersikap rasional. Remember this, kuda sangat sensitif dengan kita punya barat badan. So, bila dah duduk, kita kena balancekan diri kita dulu. Make sure balance, dada buka, tegak, kepala tegak. So, itulah titik balance kita. The moment you lean forward, dia tahu you nak pergi ke depan. The moment you lean to the right, left, dia akan tahu you nak pergi ke sini. Berat di kita tu akan menentukan. Imbangan badan merupakan kemahiran penting ketika menunggang kuda. Keseimbangan dapat membantu anda mengawal kuda melalui pergerakan otot dan membuatkan anda berada pada situasi yang lebih selesa. Pada saya lambat kot untuk terima kuda tu sebab saya tak faham kan. Saya nak ke kanan tapi saya fikir dia nak ke kanan tapi saya tak bagi instruction dekat dia. Untuk saya take time jugalah belajar kuda ni. Memanah berkuda sangat menitik beratkan daya imbangan badan. Jika kedudukan postur badan tidak tepat dan emosi pemanah terganggu, maka panahan akan mudah tersasar. Secara tidak langsung, sukan ini melatih anda bertenang dan menstabilkan emosi. Shoot. Good job. Okay, good. Hampir 2 jam mengikuti sesi memanah dan berkuda, akhirnya Sarah dapat menamatkan cabaran ini dengan cemerlang. Kepuasan lebih terasa apabila ada busur yang dilepaskan kena pada sasaran. Tengok sasaran. Terima kasih pada Encik Akmal yang tidak jemu-jemu mengajar Sarah mengenai sukan ini. Tengok yang warna putih tu, tunjuk dekat sana. Belajar minta dengan Allah. Minta. Okay, go. Oh!
Macam mana Sarah? Dah kena dah tu. Saya tak sangka boleh kena ni. First time. Walaupun Sarah kata, oh saya tak puas hati, saya nak kenakan dekat bulat tu kan. Pada saya, dah dekat dengan bulat tu pun dah cukup baik dah sebenarnya. Saya pernah tengok orang masuk sungai, anak panah dia. Pernah tengok yang jatuh-jatuh dekat bawah ni. 2 kali, Sarah kena kat situ. So tepuk. Tahniah. Ni hasil didikan coach ni. Masya-Allah. Terima kasih. Setiap kali Sarah ni tadi melepaskan anak panah dia, ada satu hormon yang diremeskan, nama dia serotonin. Hormon ni akan membuatkan kita lebih bersemangat, mood kita lebih baik, badan kita lebih sihat untuk menghadapi cabaran harian kita. Jadi bawa anak-anak datang kemari, kita belajar sama-sama insya-Allah. Jom Sarah, kita buat lagi. Boleh. Okey. Insya-Allah, jom. Untuk permulaan shoot tu, kita memanah tu kena target. Tapi bila yelah memanah tradisional ni lebih kepada insting, naluri, niat kita. Bila kita minta nak kena, maybe niat tu ataupun permintaan tu kita nak kena tapi lebih kot. So dia tak sampai. Orang kata kalau you nak memanah ni, you kena minta yang sekadar cukup. Seharian Sarah berada di ladang alang warisan. Bukan mudah untuk mahir mengendali kuda sambil memanah. Tetapi ini tidak mustahil jika anda betul-betul fokus dengan apa yang diajari. Okey. So, macam mana? Coach, saya excited. Saya rasa saya akan datang lagi kat sini. Oh, terbaik. Alhamdulillah. Kepada semua yang nak cuba memanah sambil berkuda, boleh datang sini. Ladang Alam Warisan. Di Seri Menanti, Negeri Sembilan. Okey, Coach. Terima kasih banyak kerana sudi menerima kedatangan saya di sini. Saya faham tu. Saya dah balik dah. Ya. Okey. Lepas ni lagi mana? Lepas ni, kalau nak tahu kat mana saya selepas ni, ikuti track Sarah, track Kembara. Sarah dah berada di Taman Ekorimba Batu Maloi. Kalau sebelum ni kita main kuda, hari ni kita nak masuk hutan pula. Nak tahu apa yang berada di sini? Ikuti track Sarah, track Kembara. Meneroka keindahan dan keunikan gua sememangnya memberi kepuasan tersendiri. Lantas ia menjadi antara aktiviti lasak untuk diterokai. Taman Ekorimba Batu Maloi terletak di daerah Tampin, Negeri Sembilan dan sememangnya terkenal dengan aktiviti penerokaan gua. Ketibaan kami ke sini disambut Rashihah Nordin daripada R&R Adventures. Okey, hari ini Sarah bersama Rashihah Nordin, pemilik kepada R&R Adventures. Terima kasih kerana teman saya hari ini. Oh, sama-sama. Okey, saya nak tahu benda unik. Mana datang R&R Adventures tu? Okey, R&R Adventures banyak involve dalam water-based adventure activities. Okey, water, air. Di kebanyakannya ialah di Gua Batu Maloi ini sendiri. Walaupun Gua Batu Maloi ini aktiviti caving, iaitu aktiviti land based, tetapi sebab gua ni 100% berada di dalam sungai, jadi dia macam main air jugalah. Basically Confirm basah kan? Confirm basah. Memang kegemaran saya lah. Apa-apa yang aktiviti R&R ni adalah yang basically hobi dan kegemaran saya. Dan selain daripada tu, banyak buat kayaking expedition di laut, di tasik, di sungai. Yang itu kita banyak lakukan di negeri-negeri lain. Okay. Kemudian main whitewater rafting dan juga free diving, iaitu selam bebas. Okey, macam mana nak contact R&R ni? Dari social media ke, contact number ke? Kalau social media senang je, Rashihah Nordin. Itu antara kenapa saya pilih nama company tu nama sendiri kan. Mudah, orang boleh cari di mana-mana, di Facebook atau di Instagram boleh cari Rashihah Nordin. Boleh juga cari Gua Batu Maloi R&R punya Instagram. Ataupun nombor telefon lah. Saya rasa saya tak sabar nak masuk dalam tu. Our pleasure. Jom kita masuk gua. Sebelum meneruskan perjalanan ke Gua Batu Maloi, kami terlebih dahulu melakukan sedikit aktiviti renggangan. Menurut Rashihah, tempoh meneroka gua adalah sekitar 2 hingga 3 jam bergantung kepada cuaca serta paras air sungai. Kita dah ready ke nak masuk dalam? Ya, okey. So, you punya gear pun okey. Check okey. Ada? Guide. Yang lain okey Okey, boleh kita boleh on. InsyaAllah.
Gua Batu Maloi terletak di antara penghujung bajaran Titiwangsa iaitu Gunung Datuk dan Gunung Tampin. Gua batu granit sepanjang 2.3 km ini dipercayai merupakan antara laluan gua terpanjang di Malaysia. Ekspedisi meneroka gua memberi keterujaan kepada pengembara kerana perlu melalui pelbagai bentuk struktur batuan, menyusuri laluan sempit dan gelap serta kepelbagaian arca semula jadi. Namun, dalam keterujaan ini, pengembara perlu mengutamakan keselamatan dan berkemahiran. Ke mana? Sampai mana? Sampai pintu. Sampai. Apa ni dia? Okey, perjalanan mengambil masa lebih kurang 15 minit ya daripada base camp ataupun 200 meter untuk sampai di pintu Gua Batu Maloi. Jom Kak. Jom. Okay, hati-hati ya. Okey, masuk. Okey, mula-mula masuk terus sempit. So, kita dah fikir, apa benda yang ada tempat sempit ni? Kena je air, sejuk. Itu sejuk. Bagi Sarah, cabaran memasuki gua berbatu ini adalah kepelbagaian faktor muka bumi. Ada kawasan dijangka akan dipenuhi air sehingga perlu menyelam, merangkak, meniarap dan memanjat arus sungai yang deras. Gua Batu Maloi merupakan gua granit yang terdiri daripada batu kapur terbentuk hasil tindihan batu-batu yang besar bergolek dari penghujung bajaran Titiwangsa. Hasil daripada tindihan-tindihan batu granit ini akhirnya membentuk laluan yang sempit. Gua dia, batu dia sangat unik sebab dia bukan batu kapur, dia batu yang besar-besar yang jatuh daripada gunung dan terbentuk menjadi laluan. Bukannya dia tak sama macam gua lain juga sebab dia bukan you masuk terus gua sampai ke penghujung. Tak, dia keluar masuk and then lighting cahaya yang ada di dalam gua dan di bawah batu tu, itu adalah satu yang benda yang unik lah. Cahaya tu sangat cantik. Di sepanjang laluan terdapat juga tali yang dipasang oleh pihak RNR untuk memudahkan pergerakan. Ketika berada di dalam gua, penggunaan peralatan seperti lampu diwajibkan bagi membantu anda melihat keseluruhan laluan perjalanan. Terdapat juga beberapa laluan sempit yang memerlukan keberanian dan juga kekuatan mental untuk melepasinya, seperti menyelam di bawah paras air sebelum tiba di checkpoint seterusnya. Saya rasa dia lebih kepada satu, you ada flexible movement body you. Kalau you lagi flexible, lagi senang you bergerak kan. Kalau kecil tu you advantage lah kan daripada orang badan besar. Tapi kalau you flexible, benda tu extra untuk bergerak dalam keadaan yang sempit. Di dalam Gua Batu Maloi terdapat beberapa buah gua kecil, antaranya Gua Kelawar, Gua Kapal dan Gua Dewan. Kami seterusnya perlu memanjat dinding gua dengan bantuan tali yang telah disediakan. Tidaklah begitu sukar, tetapi perlu lebih berhati-hati. Okey, kalau korang nak tahu, batu-batu yang kita lalu ni bukannya batu ni adalah datang daripada gunung-gunung yang tergolek dan menjadilah bergolek. Okey, so ni kena rendah kepala. Kalau yang tinggi, kalau kepala takut. Ketika ini, tidak ada pilihan lain dan setiap ahli pasukan perlu membantu antara satu sama lain sebelum kesemuanya berjaya melepasi halangan. Okey, kita dah sampai ke checkpoint yang seterusnya, tapi untuk sampai kat sini kita kena memanjat, merangkak, tergolek sana, tergolek sini dan akhirnya kita sampai ke checkpoint yang pertama boleh. Checkpoint Batu Perahu. Okey, ini adalah checkpoint pertama untuk berehat lah. Okey. Dipanggil Batu Perahu ni disebabkan susunan batu yang dekat belakang kita ni. Okey. Yang pertamanya atas dia macam layar kapal. Okey. Ada sebab itu kadang-kadang ada orang panggil checkpoint batu kapal, batu layar dan macam-macam nama ada. Tetapi maksud dia sama saja, iaitu susunan batu ni bentuk macam kapal layar. Okay. So yang atas kita ni dua ni macam layar dia lah. Kan dia ada belahan dekat tengah. Kemudian perahunya yang belakang kita ni. Belakang kita ni sebab hujung tu tajam macam bahagian perahu. Bentuk macam perahu. Ya. Okey, kita dah sampai separuh. Kita nak teruskan lagi separuh perjalanan. Jom Syihah. Jom. Kita ke checkpoint seterusnya. Sana. Jom. Okey, kita akan teruskan perjalanan ke dengar bunyi air terjun tu. So air dia saya dipahamkan lebih deras
Kedudukan batu-batu granit yang besar dan laluan semakin sempit menyukarkan semula perjalanan kami. Namun, ini adalah antara cabaran yang terpaksa ditempuhi sepanjang meneroka Gua Batu Maloi. Selam keluar yang paling saya rasa sebab tak nampak air dia, tempat menyelam tu dia agak keruh sikit. Kita mengharap tangan orang depan yang letak dan kita rasa tarik dan kita selam. Sempit juga tu ada jugalah. Terdapat pelbagai tempat yang menarik yang boleh menjadi tarikan kepada pengunjung yang datang ke sini. Ini adalah salah satu tempatnya, Kolam Puteri. Betul? Okey, kenapa Kolam Puteri ni? Sebabnya ada kaitanlah dengan puteri yang kita cerita tadi, puteri dunia dengan Maloi. Maloi. So Ini kolamnya lah. kolamnya dan air pun cantik, jernih dekat sini. Nampak ikan. Ya, ini salah satu favorite resting point juga sebab cantik kan. Lepas tu kita ada formasi unik, batu sebelum tempayan. Tempayan. Pun ada ceritanya juga. Dikatakan antara benda yang dibawa dalam perahu Di bawah tadi tu. di bawah tadi tu. Bagi Sarah, ini adalah pengalaman pertama meneroka Gua Batu Maloi dan ia sangat menarik untuk diterokai. Setelah hampir 2 jam berada di dalam gua, akhirnya Sarah dan pasukan tiba di laluan keluar. Bayangkanlah betapa gembiranya perasaan apabila kesemua ahli pasukan dapat menamatkan misi dengan selamat. Yes! Saya dah berjaya keluar daripada Gua Batu Maloi ni. Merangkak tergolek semua. Saya boleh consider tempat ni antara tempat yang agak lasak juga. Yeay! Tanya. Jom! Tak sabar nak makan ni. Yes, jom. Okey, tips kembara pada minggu ini Sarah akan bercerita tentang tips meneroka gua ataupun cabin. Yang pertama, bawa lampu suluh, 2 lampu suluh berserta dengan bateri sebab dalam gua tu gelap. Yang kedua adalah pakaian, terutamanya kasut kerana dalam air, dalam gua batunya adalah licin. Dan yang terakhir, jangan lupa helmet adalah penting kerana bagi mengelakkan kita cedera terkena batu-batu yang tajam. So, itulah tips untuk minggu ini. Okey, selesai sudah aktiviti Sarah di sini di Gua Batu Maloi, cabin bersama Arena Adventures. So, kami nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak Sama-sama. kepada Sarah dan tim Travelog Trek Kembara, dan ini adalah sijil tahniah sebagai tanda penghargaan kami kepada tim Travelog Trek Kembara kerana telah berjaya menghabiskan eksplorasi Gua Batu Maloi bersama tim RNR Adventures. Terima kasih banyak. So, kepada anda yang nak cuba aktiviti cabin boleh datang di sini. Untuk episod kali ini, kalau nak tahu episod yang seterusnya, ikuti Trek Sarah, Trek Kembara.